penyerang-penyerang Hokkaido terutamanya lambat naik ke atas untuk berada dalam kedudukan yang sepatutnya, kerana melihatkan saja cubaan yang dilakukan oleh Malap tadi tanpa tindakan susulan daripada mereka tentu menyukarkan lagi untuk bahagian serangan pasukan Terengganu ini. 10 gol musim lalu dari Bati Radi dalam saingan Liga Lan. Jaring gol kedua terbanyak untuk Kelantan dalam saingan Liga Super. Jadi dia sekali lagi membuktikan kekuatannya juga adalah untuk menjadikan gol jika diperlukan. Ya, tidak lupa juga pada persembahan Nurul pada malam ini. Beliau juga telah menunjukkan peningkatan yang begitu ketara sekali dalam permainannya hari ini. Gandingannya dengan Badri dan juga Indra Putra memang tidak boleh kita perkatakan apa lagi, Zainal. Memang cukup berkesan. Syakir cuba mendapatkan semula canturu. Zubir perlu berhati-hati supaya tidak hilang bola. Asyari, Joseph Kalang masih menanti untuk sentuhan yang pertama. Dia bukanlah antara pemain favorit di Kota Baru ini, tapi rempuhan yang agak keras dilakukan oleh Obina Nueri. Tiba-tiba saja Nueri menjadi crowd favorite di Kota Baru malam ini. Walaupun dikritik, ditegur tentang permainannya selepas perlawanan dengan Sabah tempoh hari. Marzuki akan mengambil sepakan ini. Rendah tendangan dari Marzuki. Mas Lizam. Offside terlebih dahulu Forky. Ketika mewakili Kazma Sporting Club ya. Obina Nueri ini pernah menjaringkan 4 golan daripada 21 penampilan. Ya, sebagai pemain pertahanan, pemain menjaringkan 4 gol dalam 21 permainan adalah satu petanda yang baik juga. Nyata pemain ini berkebolehan untuk naik ke atas membantu jentera serangan. Ya, pemain-pemain Terengganu saya lihat, Zainal, mereka harus mempercepatkan tindakan mereka, baik dengan bola ataupun tanpa bola. Sebaliknya mereka kini ketilah banyak berjalan kaki. Syakir, Lamongan cuba mendapatkan Matyo. Syafiq. Jaringan penyamaan dapat dilakukan oleh Sabah di Alusta. Ya, dari atas ini kita dapat lihat ketika Manap mendapat bola tadi, jarak bahagian pertahanan Terengganu dengan tengah sungguh jauh sekali. Lambat bahagian bawah atau pertahanan Terengganu ini naik ke atas. Mereka berjalan kaki disebabkan itu. Ini dia hantaran counter attack mudah dilakukan. Syaroi Telan. Bati Radi. Cantik penempatan. Dia pun agak tinggi. Badi sebenarnya memang berkeupayaan ya untuk melakukan tindakan-tindakan sedemikian. Ya, seperti saya katakan tadi, Zainal, ya, ketika bahagian tengah ataupun bahagian penyerang Terengganu mendapat bola, mengawal bola, bahagian pertahanan lambat naik ke atas, membiarkan kawasan tengah itu lopong. Dan bila pemain-pemain Kelantan berjaya merampas bola, mereka berjaya melakukan counter attack dengan pantas kerana lambatnya naik pemain-pemain pertahanan pasukan Terengganu ini. Asyari. Percubaan jarak jauh dari Asyari Samsudin. Dia setakat ini baru ada 2 gol saja. 2 gol yang dihasilkan ketika Terengganu menumpaskan Felda United. Dia mencuba nasib dari jarak jauh. Indra Putra dipersalahkan. Selepas ini Terengganu akan menanti kunjungan Kedah di laman sendiri.
Muslim dan juga Zubir, antara pemain yang beraksi di Manama. Kalangti, cantik dorongan ini untuk Manaf. Forkido offside. Malah tindakan cemerlang juga dilakukan oleh Khairul Fahmi Cekmat, kerana dia dapat mintas penyerang Liberia ini daripada menewaskannya. Ya, beliau membaca perlawanan dengan begitu baik sekali, Zainal. Ya, pengalaman cukup luas berada di belakangnya Khairul Fahmi ini. Dan kita dapat lihat bagaimana beliau jaya dengan pantas menutup ruang. Oh, sedikit saja. Ya, sedikit juga dikira. Masih lagi dengan kedudukan 1-0 di Kuala Terengganu. Begitu juga di antara Kuala Lumpur dengan Johor FC. PKNS agak selesa ketika ini mengatasi Sabah, mengatasi Selangor, manakala Sabah dan Kedah di Alostar terikat dengan kedudukan 2 sama. Haji Mazlan Madaris yang telah berjaya membawa Piala Malaysia kali pertama ke Kuala Terengganu pada tahun 2001 dengan kejayaan yang agak cemerlang kepada orang besi barisan midfield Malaysia ini. Dari skuad emas 1989 Sukan C di Kuala Lumpur. Tapi Mazlan sebelum itu juga banyak membantu pasukan Kuala Lumpur dan juga pasukan Malaysia. Ya, seperti dijangkakan Manaf dan Kalangti yang dimasukkan di separuh masa kedua, diharapkan oleh Mazlan dapat menganjakkan gerakan serangan ataupun memastikan lebih tajam. Dan kini apa yang perlukan oleh pemain-pemain kedua ialah bahagian tengah, terutamanya Bayano di separuh masa kedua ini nampaknya kurang menyerlah. Begitu juga dengan Rishafiq. Kemasukan Zamri Ramli, pemain muda dari skuad Piala Presiden, saya rasa dia akan lega sedikit, kurang tekanan untuknya memandangkan pasukan Kelantan sudah pun mendapatkan 2 gol. Syarul Idlan sekali lagi masuk dalam kotak penalti, tapi penyudahnya itu yang lemah. Mas Lizam sepatutnya lebih awal memintas, begitu juga dengan Muslim. Zainal, mereka lambat naik, Zainal. Sebab itulah ini terjadi, ya. Setiap kali hilang bola mudah dihantarkan ke bahagian serangan pemain Kelantan. Kita boleh lihat berapa kali saja offside, mereka offside dapat dilakukan. Berkumpul. Ya, mereka masih berjalan, masih berjalan lagi. Kita lihat pertahanan pasukan Terengganu. Jauh jaraknya daripada bahagian tengah. Bayano. Jauh hilang bola. Syarul Idlan. Kelantan pula memperlahankan rentak permainan. Ya, mereka meminta sekarang pemain-pemain Terengganu naik ke atas untuk mereka mendapat ruang yang dikehendaki. Fahmi Cekmat mencari ruang, mencari pemain di barisan hadapan. Agak kuat untuk Syarul Idlan. Ya, kehadiran Obina nampaknya memudahkan tugasan untuk Subramaniam di bahagian pertahanan pasukan Kelantan. Dan pengalaman yang ada pada Subramaniam ini dengan bantuan Obina tentu menjukarkan lagi bagi pihak lawan untuk mengembusi pertahanan pasukan Kelantan. Agak kecewa Indra Putra sebentar tadi, pemain T-Team musim lalu, dengan keputusan pengadil yang memberikan sepakan percuma kepada Terengganu. Nurul Lazan Roya. Canturu di seberang sana lah. 2 pemain mengawal Les Canturu. Ya, beliau sekarang tambah yakin, ya. Sebabkan itu kita dapat lihat beliau berani berada di sebelah kiri kini. Biarkan pula Indra mengambil tempatnya. Ini adalah kerana keyakinan dan juga gandengan dan juga keserasian serta kombinasi yang menarik telah ditunjukkan oleh pemain-pemain Kelantan ini. Zubir dapat menyentuh bola dan keadaannya cukup penting, dan kemudiannya counter attack sekarang ini. Do berdepan dengan Obina Nuere.
Cuba mendapatkan sepakan percuma, tapi permainan masih lagi diteruskan. Kesungguhan ditunjukkan oleh Do ketika ini. Diharapkan rakan-rakannya turut akan sama bertindak. Darul Fahmi Cik Mat tenang saja untuk menanti rembatan deras yang dilepaskan oleh Asyari Samsudin. Ya, kita lihat tadi bagaimana Do yang telah jatuh pingkas bangun mengambil peluang untuk meneruskan serangan ke atas pintu gol pasukan Kelantan. Hasil daripada kerja kerasnya itu tadi, kita dapat lihat satu lolongan dapat ditujukan kepada Asyari. Namun begitu apik ada di situ untuk menggagalkan setiap usahanya yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Banyak yang diperkatakan mengenai prestasi pemain-pemain import lah, tapi Do antara pemain yang cemerlang sebenarnya. Ya, betul. Asyari Samsudin. Joseph Karanti mengalami kecederaan sedikit. Daud Su keluarkan bola dalam keadaan dan juga gaya yang cukup akrobatik. Syarul Idlan. Muslim diasak dari belakang oleh Indra Putra. Sepakan percuma kepada Terengganu. Lagi sekali Indra jelas kecewa dan akhirnya dilayangkan kad kuning. Saya tak rasa bahawa kesalahan tersebut sepatutnya diadakan kad kuning kerana okey, kedua-duanya berkejaran, seorang menolak, seorang cuba menahan. Ya, kita dapat lihat di tangan kanan Indra menolak Muslim, ya, tapi yang menarik di atas perlakuan kedua-duanya tadi sana. Satu striker veteran berhadapan dengan pertahanan muda. Nampaknya Indra masih lagi deras lariannya. Offside Asyari. Inilah kelebihan yang ada pada pertahanan pasukan Kelantan jika dibandingkan dengan pasukan Terengganu. Mereka cepat naik ke atas melakukan perangkap offside. Tidak seperti mana yang dilakukan oleh pertahanan Terengganu. Mereka sentiasa selepas melakukan clearance ataupun hantaran dilakukan ke atas, masih lagi berlegar-legar, berjalan kaki, mengambil angin di bahagian pertahanan. Dan ini memberikan setiap bola yang dirampas oleh pemain bahagian tengah Kelantan dihantar terus ke bahagian atas, memudahkan bahagian atas untuk melakukan tindakan susulan. Syukur Jusoh harinya masuk. Dia menggantikan Bayano. Papanan yang pertama. Sabri. Lepas. Syarul Idlan. Serangan. Indra jauh ke belakang sebenarnya. Sekali lagi Zainal, seperti mana saya katakan, ini berlaku lagi. Agak hairan ya kerana Mak Zan tidak akan menyedarinya. Indra. Radi cuba mendapatkan semula Nur Syarul Idlan. Muslim, clearance yang agak mengecewakan. Lemah clearance yang ditunjukkannya. Zamri. Cantik kawalan dari Syakir. Masuk minit yang ke-76, ramai dah berjalan makan angin sajalah di padang. Ya, terutamanya pertahanan Terengganu masih lagi kekal dengan corak permainan yang silap ini Zainal, ya saya kata. Syukur Jusoh, offside sedikit saja tu. Ya, mereka cepat naik ke atas. Lariannya pantas, tetapi barisan pertahanan Lebih pantas membaca. Yep, Obina dan juga Subra terutamanya cepat naik ke atas. Muslim mengalami kecederaan. Dah ada 3 pertukaran dilakukan oleh pasukan Terengganu. Ya, pasukan Terengganu harus waspada sekarang. Kemasukan Farhan ataupun Gadar tentu akan memberikan nafas baru, pemain baru, lebih bertenaga. Pertahanan Terengganu sekarang sudah agak keletihan, terutamanya Marzuki yang saya lihat lebih banyak melakukan kerja jika dibandingkan dengan Muslim. Mazan telah melahirkan rasa risaunya tentang kecergasan Muslim
dan juga Zubir Azmi.